والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita boleh berlama-lama hadir dalam satu majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu, majlis untuk menuntut ilmu, yang mana ini majlis adalah majlis yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kefahaman agama kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Tuan-tuan, pada minggu ini saya akan mengajar tentang bab al-khusyu' fi shalah. Asbab al-khusyu' fi shalah. Cara-cara, sebab-sebab, benda-benda yang membawa kepada al-khusyu' fi shalah, semaya khusyuk. 2 minggu lalu kita dah kecek dah masalah al-akhta'u fi shalah, kesilapan yang satu orang itu selalu lakukan dalam sembahyang. Dan pula 2 minggu pula kita dah kecek tentang al-akhta'u fil wudu, kesilapan dan kesalahan selalu satu orang itu melakukan ketika berwudu. Minggu ni kita mari kecek, kita mari bicara tentang bab asbab, benda-benda yang membawakan kepada al-khusyu' fi shalah. Sing ti jak nama sekalamati mi samati หรือkalamati khusyuk เราควรทำอย่างไร นี่เป็นหนังสือที่karya Syekh Muhammad Saleh, satu orang pengarang yang beliau telah himpun sebab-sebab yang membawa kepada semaya tadi boleh jadi khusyuk. Sebenarnya al-khusyuk dalam semaya satu benda yang besar, เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ satu benda yang penting, al-khusyu' fi shalah. Nah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak tempat dan banyak kali Allah Ta'ala telah sebut lafaz khusyu' ataupun lafaz khusyu' dalam Al-Quran. Sampai itu lafaz khusyu' ataupun lafaz khusyu' satu kalimah yang maknanya mai tai tua. Nah, maknanya tak mati. Kalau guna dengan bak ni, dengan buku ni, maknanya lah lain. Kalau guna dengan perkataan ni, guna bersama dengan benda ni, maka maknanya macam lain. Sebab itu lafaz khusyu' kena ingat satu kalimah yang maknanya mai tai tua. Saya bandingkan dalam Al-Quran surah Taha, Allah Ta'ala sebut wa khasha'atil aswatu lirrahman, wa khasha' dan telah khasha' al aswatu oleh segala suara, lirrahman bagi ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna khasha' iaitu sakata, senyap. Makna khasha' sini makna senyap, dan telah senyap segala suara lirrahman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan Allah pada hari kiamat tak ada satu orang pun berani bertutur, berani kecek. Semua senyap. Khasha'atil aswat, kalimah khasha' tapi makna senyap. Makna senyap khasha', tapi kalau guna dengan suara, makna kata senyap, sakata. Dalam satu ayat lagi Allah Ta'ala sebut wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, maknanya
dan daripada tanah air kata kuasanya Allah, kata adanya Allah, kata hebatnya Allah, annaka taral ard, bahwasanya engkau Muhammad telah lihat kepada bumi, taral arda khashi'atan, engkau lihat bumi keadaan khashi'atan, bumi khusyuk. Biasanya apa makna khasyi'atan? Bumi khusyuk sini iaitu yabisatan, kering. Khusyuk kalau guna dengan bumi jadi kering kotak. Khasyi'atan annaka taral arda khasyi'atan ay yabisatan. Mana yabisah. Lafaz khasyi'ah, tapi kalau guna dengan bumi, makna kata bumi tadi yang kering kotak. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ, tiba-tiba kami turunkan ke atas bumi yang kering tadi oleh air. Hujan turun mari, kamu akan lihat bumi yang kering tadi, bumi yang kering, yang mati tadi, ihtazat, hidup, tumbuh daripada bumi. Maksud yang saya naknya, lafaz khasyi'ah kalau guna dengan bumi, makna kata kering, ya bisa. Kalau guna dengan sorok, makna kata sakata, senyap. Dan banyak lagi. Kalau guna dengan mata, Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Dalam satu ayat lagi, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Ni Allah Ta'ala sebut lafaz khasyi'ah serta dengan mata. Allah Ta'ala kata khasyi'atan absaruhum, rendah pandangnya mereka itu. Khasyi'ah sini makna kata rendah. Absaruhum, pandangan mereka, tunduk pandangnya mereka, rendah pandangnya mereka. Dalam satu ayat lagi, khusya'an absaruhum, ketika mereka keluar tubuh pada kubur, yakhrujuna minal ajdath, keluar tubuh daripada kubur, keadaan mata mereka itu khusya'an, tunduk pandang Allah. Sampai itu lafaz khusya'an dia guna dengan mata, makna kata pandang Allah. Kerana saya bilang ni, dan sebenarnya banyak lagi kalau bahas lafaz khusya'an saja pada ukis je dengan buku khusya'an ni. Khulasah lafaz khusya'an ataupun lafaz khusyuk, satu lafaz yang mempunyai banyak makna mai taituan. Kalau guna dengan benar ni, makna macam ni. Kalau guna dengan benar ni, makna macam ni. Umpama tadi yang saya bawa, kalau guna dengan sorok, makna kata senyap. Kalau guna dengan mata, makna kata pandang rendah. Kalau guna dengan bombing, makna kata kering. Dan banyak lagi orang panggil dalil-dalil ataupun tanda air yang membawa kita faham makna khusyuk. Kerana itu ulama telah mengkhilafkan dalam menamakan solat khusyuk itu apa. Khulasah daripada khusyuk makna banyak tu, maka nak menentukan lafaz maya khusyuk tu gapo, sinilah khilaf. Faham kedak tu? Nak nampak kata lafaz khusyuk ada banyak makna, kerana itu tasnaq ulama to kamwa lama timi khusyuk nan jenis kajian yang banyak. Bukan sikit. Bahkan kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, ulama membahaskan miqam henti tentangkan terhadap lafaz khusyuk fi solah. Kalama timi khusyuk nan sampai ke 20 kaul lebih. Yisip kuasa senang 20 pendapat lebih kata semaya khusyuk itu ialah apa. Sampai itu kalau tanya saya untuk nak menterjemahkan semaya khusyuk dengan makna yang tertentu, itu kemungkinan susah sikit. Syekh Abdullah bin Baz telah himpun beberapa perkataan tentang makna al-khusyuk fi salat. Yang pertama, al-khusyuk fi salat, semaya khusyuk ialah al-khudu' wa tawadu'. Lama ti khusyuk nan ialah semaya yang khudu', semaya yang rendah, merendahkan diri, dan semaya yang tawadu',
Ni kekuamai ni ulama kelum ni tak senak macam ni. Kata semaya khusyuk ialah semaya yang al-khudu' wa tawadu'. Pendapat yang kedua, semaya khusyuk ialah semaya yang at-tadallul wal akhbat. Semaya yang berasa dia mari semaya tadi dengan keadaan berasa hina, rasa rendah diri dan rasa hina diri. Itu satu makna yang ulama memaknakan salatul khusyuk. Ada yang ulama memaknakan salatul khusyuk ialah semaya yang al-khauf was-sukun, semaya yang takut kepada Allah dan semaya yang sukun, semaya yang tenang diri, tak gerak kotor, tak gerak kotor. Ada ulama yang maknakan semaya khusyuk macam tu. Dan ada ulama yang memaknakan semaya khusyuk iaitu ghaddul basar wa khafdis saut, pandai rendah, mata pandai rendah dan khafdis saut, merendahkan suara, baca Quran. Ini setengah ulama menamakan semaya khusyuk. Dan ada ulama pula menamakan semaya khusyuk adamil iltifat, tak paling kot tu, tak paling kot ni, tak jeling kot tu, tak jeling kot ni, tak tengok kot tu, tak tengok kot ni, tengok hanya wan nazru ila mawdi'is sujud, tengok hanya tempat sujud. Ini makna semaya khusyuk. Dan ada ulama yang mempermaknakan semaya khusyuk ialah semaya yang alla ya'bathu bi syai'in min jasadihi fi shalah. Semaya yang tak gerak kot tu kot ni, tak buat benda yang sia-sia, garu tu, garu ni. Ini makna semaya khusyuk, iaitu semaya yang tenang. Banyak pendapat-pendapat saya kemungkinan tak kena baca semua, dan setiap pendapat hak ulama waktu itu adalah tanpa rijiljan. Sebab apa dia kata semaya khusyuk makna teroning, maka dia bawa lah tanpa rijiljan. Setiap kau sehingga sampai ke 20 tasenak kuah ulama mi kuam hen kiau kabr lama khusyuk ke arai. Saya rasa kita tak kena panjang buku lah. Hak ulama nak balah tasnak dia tu serah. Tapi kita buat khalasah, rau tampin buat seru dan keluar khalasah yang telah dibuat oleh Syekh bin Baz. Kullu hadhihi al-aqwal sahihatun. Imam bin Baz kata segala perkataan ulama hak minta senak terhadap makna khusyuk tadi semua sahihatun, kena berlaku, sahih berlaku. Wahiyya dakhilatun fi ma'na al-khusyuk, masuk dalam makna khusyuk lah. Tapi hak ni kecek masuk suan ni, hak ni kecek masuk bak ni, hak ni masuk kecek masuk bak ni, tidak meliputi makna khusyuk yang telah dibagikan oleh ulama-ulama tadi, tidak diliputi. Maka setelah pada dia bahas, maka dia kata al-khusyu'u a'ammu min hadha. Khusyuk lebih umum daripada perkataan ulama hak bahas tadi. Dia kata khusyuk bagi dua. Ni baru dia bahas dengan semaya khusyuk. Kuamai semaya khusyuk. Khusyuk terbelah kepada dua. Yang pertama khusyu'ul qalbi, khusyuk dalam hati. Semaya khusyuk di segi hati, iaitu dengan perasaan huduril qalb bil khauf wat tadallul wat tadabbur bima jara 'ala lisan min al qira'ati wad dhikri. Mari perasaan takut kepada Allah dan berasa kata hina diri, rendah diri terhadap Allah, dan serta tadabbur, perhati, ambil perhati dengan makna Al-Quran, dengan lafaz Al-Quran yang dia baca dan dengan zikir-zikir yang dia baca ketika solat. Ini makna khusyu'il qalb, khusyuk dalam hati, segi hati. Dan satu lagi khusyuk fil jawarih. Bahagian yang kedua khusyuk fil jawarih, iaitu khusyuk di segi anggota. Khusyuk di segi anggota beliau telah bagi tahu bisukuniha wa adamil abath wal iltifat. Dengan tubuh tadi tetap diam, tak gerak rata, tak garu kot tu, tak garu kot ni, dan tak paling kot tu, tak paling kot ni. Orang panggil diam badan. Ni sukun fil jawarih ataupun khusyuk fil jawarih. Ini sebagai pendapat Syekh bin Baz.
Dan banyak lagi ulama buat khalasah, umpamanya berkata sahibu adwaul bayan, satu ulama lagi kata adwaul bayan, orang kata adwaul bayan, khasyatun minallah takunu fil qalb fatuzharu 'anil jawarih. Semaya khusyuk tadi, satu semaya yang satu orang berasa takut kepada Allah. Satu semaya yang satu orang dalam semaya tadi dia berasa takut kepada Allah, kerana dia tuzharu 'alal jawarih. Rasa takut tadi tumpik mari, keluar mari daripada perbuatan dia, daripada anggotanya. Ini orang panggil semaya khusyuk. Jadi saya tak panjangkan cerita, khalasahnya khusyuk satu benda yang luah. Semiความหมาย ที่กว้างขวาง meliputi belakang. Semaya yang senyap, semaya yang diam, semaya yang tak paling waktu kuning, semaya yang tak ingat hal lain, takut hanya kepada Allah, semaya yang berasa rendah diri. Banyak makna khusyuk saja. Sampai itu al-khusyuk, semaya khusyuk ni satu benda yang besar dan satu benda yang penting dalam Islam. Kalau kita tengok benda yang kedua, ahmiyatul khusyuk wa fadailihi. Kepentingan khusyuk dan kelebihannya, kelebihan khusyuk. Kalau kita tengok yang pertama ni, as-salah a'zamu arkanid din al-amaliyah. Semaya adalah sebesar-besar rukun hak segi amalan. Rukun hak segi amalan, rukun hak segi perbuatan yang paling besar sekali iaitu as-salah. Dan wal khusyu'u fiha minal matalib syar'iyyah. Dan semaya tadi เป้าหมายจากการละหมาดที่สำคัญที่สุดนั่นก็คืออัลคุชุเป้าหมาย daripada semaya amalanที่สำคัญที่สุด amalan yang penting sekali, เป้าหมายnya yaitu untuk menzahirkan khusyuk dalam semaya. Ini ke เป้าหมาย kerana itu al-khusyuk fi salat, khusyuk dalam semaya satu benda yang penting sekali. Yang kedua, kalau kita tengok kuam samkan hak khusyuk lagi, al-khusyu'u amrun 'azimu sya'ni. Satu benda yang besar, satu benda yang penting, dan sari'u faqdihi, satu benda yang mudah terlucu. Ludnai, konsta ya, lepas tu lah. Satu benda yang susah cari, dia itu tak panggil mudah pergi. Nadilu wujudihi, dan payah nak ada. Semaya khusyuk เป็นละหมาดที่หายากมากและจะได้มาซึ่งยากมากและถ้าหากว่าได้แล้วก็มันหลุดไปอย่างเร็วมากซะรีอุฟักดี Ini Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis, awwalu syai'in yarfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Rawahu Abu Dawud wa Tabrani. Nabi SAW telah bersabda, awal suatu yang Allah Ta'ala mengangkat daripada umat ni, sing right disuti Allah Ta'ala yok cap umat ni, iaitu al-khusyuk. Tadi lama ni sama semaya yang ada khusyuk tu, benda pertama yang Allah Ta'ala angkat tu daripada umat ni. Sehingga Nabi SAW bersabda, hatta tara fihi la tara fiha khashi'an. Mu tengok dalam satu masjid orang ada semaya ramai-ramai, mu tak jumpa seorang pun yang semaya khusyuk kepada Allah. Satu benda yang payah, satu benda yang payah dapat. Kerana itu khusyuk adalah satu benda yang penting. Harusnya, mestinya kita kena usaha supaya semaya kita jadi semaya yang khusyuk. Yang ketiga, kelebihan semaya khusyuk iaitunya, khusyuk ni Allah Ta'ala jamin dengan kejayaan, dan Allah Ta'ala jamin dengan mewarisikan syurga Firdaus. Allah Ta'ala sanya songkok neng haiความสำเร็จ 2. Allah Ta'ala sanya จะให้สวนสวรรค์ที่สูงที่สุด นั่นก็คือ Jannatul Firdaus. Dalam ayat pertama Suratul Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sesungguhnya telah percaya. แท้จริงแล้ว
ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนกลุ่มไหนครับหนึ่งอัลมุมินูนผู้ศรัทธาorang beriman mesti mereka itu juga mereka itu dapat al-falah dapat kejayaan al-fawz wal-falah mereka akan dapat kejayaan yang kemudian Allah Ta'ala sebut alladzina hum cry siapa orang mukmin alladzina hum fi salatihim khashi'un orang mukmin yang dalam semayanya khashi'un dia khusyuk kepada Allah. Orang mukmin yang dapat kejayaan iaitu orang mukmin yang semaya khusyuk. Pada sini orang mukmin yang semayanya tak khusyuk, mereka belum diiklan tentang kejayaan daripada Allah. Tak puas hati lagi. Allah Ta'ala jamin dengan kejayaan. Di akhir ayat Allah Ta'ala sebut tentang balasan kepada mereka ini. Allah Ta'ala kata ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka inilah orang yang dapat pusaka tidak ragu-ragu. Mereka inilah sifat-sifat Allah Ta'ala bila banyak lepas pada tu orang bayar zakat, orang tinggal benda sia-sia. Salah satu sifat tu orang mukmin yang semaya khusyuk Allah Ta'ala janji al-warithun mereka ialah orang yang terima pusaka. Pusaka apa? Yarithunal firdaus. Mereka akan terima pusaka syurga firdaus. Allah. Satu hadis Nabi kata, a'lal jannah jannatul firdaus, setinggi-tinggi syurga jannatul firdaus, dan wa awsatuha syurga hanya tengah sekali. Syurga tu ada tepi ni, tapi syurga yang tengah sekali awsatuha iaitu firdaus. Sampai itu kamu minta doa nak syurga, maka kamu minta kala al-firdaus. Nabi bersabda syurga firdaus di tisut, suai tisut, sun tisut, lah yusuan kelang tisut. Nabi cahaya kau jannatul firdaus. Ini orang yang semaya khusyuk, kau nak song sanyaจากAllah. Nen al-falah sanya kejayaan. Yang kedua al-jannatul firdaus sanyaจากdaerah jannatul firdaus. Kerana itu salatul khusyuk penting sambungkan satu benda yang penting. Harusnya kita usaha supaya semaya kita jadi semaya yang khusyuk. Yang keempat, คุณค่าความสำคัญของการละหมาดคุชุก Yang keempat, al-maghfiratu wa ajrun azim. Allah sanya songอย่างหนึ่ง Allah sanya ด้วยกับ maghfirah keampunan การอภัยโทษจาก Allah. Orang semaya khusyuk มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอภัยโทษจาก Allah. Orang semaya khusyuk ada okat boleh keampunan daripada Allah. Dan yang kedua, ajrun azim, balasan yang besar. การตอบแทนอันยิ่งใหญ่จาก Allah เป็นสิทธิสำหรับผู้ที่คอชิอีนคนที่ละหมาดคุชุก หลักฐานนั่นก็คือในอายะห์หนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัลอะห์ซาบ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Ta'ala telah bilang laki-laki dan perempuan. Allahu Akbar. Ayat ini tu memanggil untuk aujai kepada pihak laki-laki dan pihak wanita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dua-dua. Muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslimat, dan mukminina, mukminat, mukmin laki-laki dan mukminat,
qanitina wal qanitat, sadiqina sadiqat. Allah Ta'ala sebut jantan-jantan sifat-sifat yang mulia. Sifat semaya, sifat sadiqin, benar, sadiqat, sifat sabirin, sifat orang yang sabar. Dan dalam sifat yang banyak tadi, ada mutasaddiqin, suka buat sedekah, ada saimin, orang yang suka puasa, wal hafizina furujahum, sifat jaga faradnya, jaga zakatnya, wal zakirin Allah, dan suka sebut nama Allah, suka zikir. Dalam banyak-banyak sifat tadi, ada satu sifat yang Allah Ta'ala sebut, khashi'ina, laki-laki yang khusyuk, wal khashi'at, dan wanita-wanita yang khusyuk kepada Allah fi salah, dalam sembahyang. Berapa sifat Allah Ta'ala sebut? Muslimin, mukminin, qanitin, sadiqin, sabirin, patuh, khashi'in, mutasaddiqin, saimin, hafizin, zakirin. 10 sifat. 10 sifat yang Allah Ta'ala sebut. Setelah pada Allah Ta'ala sebut sifat di bagian itu, Allah Ta'ala bagi tahu, a'addallahu lahum maghfirah. Allah Ta'ala telah sedia, Allah Ta'ala berangsung terima kullami maghfiratan, apa itu? Keampunan daripada Allah, wa ajran azima, dan balasan yang besar. Dalam 10 tadi ada satu, khashi'ina wal khashi'at, semaya khusyuk. Kerana itu kita orang beriman, kita kena usaha secepat mungkin buat macam mana kita jatuh prak perung lama korau tam yang rai hai lama korau lama ti khusyuk, dia di semaya yang khusyuk. Yang keempat, semaya ni satu benda yang su'batun wa syaqatun ala ghairil khashi'in. Satu semaya ni, ibadah solat, ibadah semaya ni satu benda yang susah, satu benda yang berat, satu benda yang payah ke atas orang yang tidak khusyuk. Tapi untuk orang yang khusyuk, jadi satu benda yang mudah, sahlin wa hayyin, satu benda yang mudah untuk mereka itu. Allah kalamat pen ibadah nanti nak pen ibadah nanti ya lamba samrakคนที่ไม่khusyuk แต่กลับกันนั้นสำหรับผู้ที่khusyukต่อ Allah เขาจะมีความสะดวกและเขาจะมีความสุขในการละหมาด Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan. Allah Ta'ala sang bandaku sakta suruh orang beriman kalau susah, suruh minta pertolongan melalui as-sabri was-salat, sabar dan salat. Kemudian Allah Ta'ala akibat lagi, wa innaha, dan sesungguhnya solat tadi lakabiratun, berat, susah, payah, illa 'alal khashi'in, malaikat mudah dan senang ke atas orang yang khashi'in. Faham pada ayat ni, kunti khashi'in, orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka itu, mereka sembahyang dengan sedap, sembahyang dengan keadaan orang panggil mudah, bukan benda yang payah untuk mereka. Bahkan mereka sedap dengan sembahyang mereka. Supaya Nabi SAW, Nabi kata, telah menyejukkan mata hatiku bis-salah, dengan sembahyang. Nabi bawa samrak calau candai rak ความสุขที่สุดนั่นก็คือบิศลาด้วยกับการละหมาด ju'ilatis salat qurratu 'ainin li. Jadi Allah Ta'ala jadikan sembahyang sebagai tenang dalam hati aku. Allah. Sampai itu kita orang beriman mesti ต้องพัฒนาต้องปรับปรุงให้ละหมาดของเรานั้น jadi sembahyang yang khashi'in, sembahyang yang khusyuk. Dalam satu ayat lagi yang kelima, dalil yang kelima menunjukkan pentingnya dan besarnya as-salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha, wa aqimis salata lidzikri, wa aqimis salata lidzikri, dan hendaklah engkau mendirikan solat. Allah sawak jauh trong damrongkan lamat, hendaklah engkau mendirikan solat. Kemudian Allah Ta'ala sebut headphone tamai. Sebab apa Allah Ta'ala sangให้คนๆนั้นทำละหมาด lidzikri, เพื่อรำลึกถึงฉัน tujuan nak ingat kepada Allah dan keละหมาดที่มีkhusyuk.
Bukan kata semaya tu hanya ingat selain daripada Allah. Itu bukan semaya yang khusyuk. Faham pada ayat ni, เป้าหมายของการละหมาดเข้าใจจากอายะนี้เนี่ยเป้าหมาย daripada semaya tadi yaitu ต้องการละหมาดที่ khusyuk รำลึกถึง Allah. Semaya yang khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita mesti kenaพัฒนาละหมาดของเราให้เป็นละหมาดที่ khusyuk. Dalil yang ke-6, หลักฐานข้อที่ 6